Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Pastinya anda bersama saya pagi Sabtu ini, Ismail Adnan. Dan saya Syafiq Kaisar. Apa khabar semua? Anda sedang menyaksikan kami pastinya di saluran berita RTM, MyTV 123, TV1. Juga anda boleh saksikan kami melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di semua platform media sosial seperti di Instagram, Facebook, Twitter dan juga di TikTok rasmi Berita RTM. Jadi hari ini, hari Sabtu, kita santai-santai je. Ya, apa planningnya hari ini? Oh, hari ada nak ke mana-mana? Ini temu Anwar Kedah. Ini agenda utama kita hari ini. Jadi kepada mereka yang berada di kawasan sekitar negeri Kedah, ni habaq mai ni. Hari ini 12.30 tengah hari bertempat di Dewan Muazzam Shah Universiti Utara Malaysia Sintok Kedah. Jadi kalau siapa yang berminat untuk bertemu dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, pendaftaran boleh dibuat menerusi laman web temuanwar.com. Okey, itu adalah untuk anda bertemu secara langsung dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seterusnya juga semalam sudah pun berlangsung Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2023 yang dilangsungkan di Maib Serdang. Jadi sedikit perkongsiannya antara rangkuman ucapan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, RM300 insentif khas sumbangan kesihatan rahmah peneroka berusia 65 tahun ke atas, RM1 bilion setiap tahun untuk tempoh 10 tahun, RM36 juta setahun subsidi diesel, RM7.7 juta setahun kos operasi, RM21 juta pembinaan 12 pusat hemodialisis, 283 unit perumahan generasi baru Felda dan juga program digital madani. Jadi itu antara perkongsian dan juga intipati pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri seperti mana yang dirangkumkan tadi dapat kita kongsikan, sudah pun dijadikan dalam bentuk infografik untuk memudahkan anda melihat apakah antara rangkuman pengumuman oleh Amat Berhormat Perdana Menteri bersempena dengan Hari Peneroka Felda. Jadi segala inisiatif dan juga insentif ini disambut baik sebenarnya semalam, apatah lagi selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan apabila beliau masuk saja ke Felda, gelap gulita katanya. Tak nampak jalan. Sebab itulah ramai sebenarnya yang memberikan sorakan yang cukup hebat semalam apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberi kelulusan 7.7 juta setahun kos operasi, terutamanya untuk lampu. Okey, banyak lagi inisiatif lain yang dirasakan sesuai dan akan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini antara semalam rangkuman dan juga imbasan yang berlaku bersempena dengan Hari Peneroka Felda Kebangsaan 2023 di Maib Serdang. Itu berita gembira untuk mereka yang berada di Felda. Ini pula untuk penjawat awam, di mana skim gaji penjawat awam perlu dinilai semula. Jadi perkara ini akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu hadapan, di mana penilaian yang terakhir sekali dilakukan ialah pada 2013. Lama sangat dah. Jadi pertimbangan ini juga berdasarkan upah gaji penjawat awam yang dilihat masih berada di tahap yang rendah. Penilaian itu masih lagi akan dinilai semula. Itu dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan masih lagi perlu mendapat persetujuan Dewan Rakyat dan juga menteri-menteri kabinet. Seterusnya, seperti yang dijangkakan oleh beberapa penganalisis bagi kadar dasar semalaman ataupun disebutkan sebagai OPR, kalau tahun lalu kita menyaksikan lebih kurang 4 kali kenaikan, kali ini diumumkan kadar OPR kekal 3.00% yang memberi kelegaan kepada peminjam-peminjam yang membuat pinjaman pada kadar boleh ubah ataupun flexible rate. Kadar dasar semalaman yang dikekalkan ini sudah pastinya penceritaannya itu dan naratifnya memberi kelegaan buat peminjam, dan ini disebabkan oleh kadar OPR yang dinaikkan beberapa kali sebelum ini memberikan impak kepada peminjam yang berpendapatan rendah dan sederhana. Jadi itu untuk peminjam. Untuk negara pula, OPR tidak akan jejas pelaburan perdagangan negara. Ini telah pun dinyatakan semalam oleh Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafar Tunku Abdul Aziz. Berikutan, perdagangan ekspor dan import dipengaruhi ekonomi global. Kalau kita lihat, pelabur asing tidak banyak impaknya, tetapi kalau pelabur tempatan, ini akan memudahkan apa yang mereka lakukan sekarang kerana cost of financing kekal sama. Sedikit lagi mengenai ekonomi kita, di mana tadbir urus baik mampu tarik keyakinan pelabur asing. Seperti mana yang dinyatakan juga semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Satu berita gembira, minggu depan Elon Musk dijangkakan akan berunding dan juga berbincang bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menambah pelaburan di Malaysia. Okey, ini pelaburan bernilai tinggi, berimpak tinggi yang akan memberikan manfaat kepada negara. Jadi pertemuan empat mata antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga antara hartawan bilioner di peringkat dunia itu. Sedikit lagi perkongsian kita bawakan. Inilah dia.
kita ucapkan sebenarnya titipan takziah kepada ahli keluarga mangsa yang terlibat dalam tragedi kepala air di jeram air putih di Kemaman Terengganu. Untuk semalam, jenazah Muhammad Fikri Saliman 24 tahun yang telah pun selamat disemadikan di tanah perkuburan di Batu Pahat pada pukul 7 pagi, dan jenazah Muhammad Fikri telah pun dibawa dari Hospital Sultan Nur Zahirah ke Masjid Sri Pengkalan Kampung Parit Kuda Batu Pahat. Ya, misi mencari masih lagi diteruskan untuk menemui seorang lagi sebenarnya mangsa kejadian ini. Jadi kita harapkan kepada semua yang terlibat dalam misi ini baik-baik sahaja, jaga diri juga sebenarnya, jaga diri, jaga keselamatan. Kita harapkan kepada anda semua di luar sana, ialah Sabtu dan Ahad ini pastinya ramai yang merancang untuk pergi bercuti atau ke mana-mana. Tapi seperti mana kita selalu awalkan kepada anda, sila lihat lebih dahulu ramalan kaji cuaca bagaimana sebenarnya dan lakukan persiapan dari segi keselamatan. Sebab kita kalau boleh, kalau bercuti tu nak gembira je. Ya, sudah pasti amaran itu banyak kali dilaksanakan dan juga banyak diumumkan oleh pihak berkuasa, khususnya Met Malaysia, dan juga di portal-portal pihak berkuasa tempatan. Jadi selepas ini juga kita akan bercakap berkenaan dengan chatbot. Bagaimana ia memudahkan urusan kita mendapatkan maklumat dan juga menyelesaikan tujuan ataupun masalah. Jadi apakah sebenarnya chatbot ini pengganti kepada manusia?